Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Nurul Marha. InsyaAllah saya akan membentangkan pendidikan seksual dalam pendidikan Islam. Lagi sekali saya perkenalkan diri saya. Saya Nurul Marha binti Mat Noh, pelajar PDPP ambilan Jun 2020. Baik, saya teruskan kepada slide saya. Okey, baik. Yang pertama, kita pergi kepada definisi pendidikan seksual. Okey, sebelum kita nak tahu lebih lanjut tentang pendidikan seksual dalam pendidikan Islam, mari kita sama-sama dulu mengenali apakah itu maksud pendidikan seksual. Okey, menurut Encyclopedia Dictionary of Psychology 1992, menyatakan pendidikan seksual merujuk kepada kursus formal tentang pengajaran pembiakan atau reproduktif yang diperkenalkan di bilik darjah atau di sekolah. Okey, menurut dictionary Encyclopedia Psikologi mengatakan pendidikan seksual itu ialah satu pendidikan formal yang mendedahkan kepada pelajar tentang cara pembiakan, cara reproduktif, bagaimana manusia ini membiak, maksudnya bagaimana manusia beranak pinak dari sudut biologi, dari sudut struktur biologi manusia, lelaki lain, perempuan lain. Okey. Kita pergi kepada definisi pendidikan seksual menurut Muhammad Amin tahun 1996. Beliau menyatakan pendidikan seksual pada asasnya bertujuan untuk mengetahui diri sendiri dari aspek seksual dan membolehkan seseorang itu memahami apa yang berlaku pada dirinya sejak dilahirkan hingga dewasa. Okey, daripada pernyataan Muhammad Amin di sini, beliau menyatakan bahawa pendidikan seksual ini mempunyai satu matlamat di mana seseorang itu nak kenal diri sendiri, nak kenal dari segi batin dan zahir, dari segi dalaman dan luaran seseorang itu, dan dia dapat memahami apa yang berlaku dengan dirinya daripada dia bayi sehingga dia dewasa. Okey. Okey, baiklah, seterusnya kita pergi kepada definisi pendidikan seksual. Dari segi bahasa, berasal dari kata didik. Okey, kata didik ini mendapat awalan imbuhan awalan pen dan imbuhan awalan kan di belakangnya. Jadi jadilah satu perkataan pendidikan yang bererti satu perubahan, pengetahuan tentang mendidik, pemeliharaan batin. Seksual atau seks adalah jenis kelamin. Pendidikan seksual adalah pengetahuan tentang mendidik mengenai hakikat jenis kelamin manusia. Okey, baiklah, seterusnya kita pergi kepada tujuan pendidikan seksual. Okey, apakah dia tujuan pendidikan seksual? Okey, yang pertama, Islam mengajar seks dengan aturan syariat untuk memanusiakan manusia supaya mereka dapat menjalani kehidupan yang bahagia dan bertanggungjawab terhadap diri dan orang sekeliling. Ini bermakna tujuan pendidikan seksual di dalam Islam. Islam mengajar manusia supaya mereka bertanggungjawab terhadap diri sendiri. Maksud kat sini ialah seks dalam Islam bukanlah seks seperti mana yang berlaku pada nafsu berahi binatang. Akan tetapi Islam mengajar seks dengan aturan syariat supaya manusia menjadi seorang yang lebih bertanggungjawab terhadap diri dan orang sekeliling. Okey, yang kedua, tujuan pendidikan seksual ialah memberikan benteng kepada remaja atau untuk mencegah penyalahgunaan organ seks yang dimilikinya. Ya, betul, tujuan pendidikan seksual ialah untuk memberi pendedahan kepada remaja tentang tentang seksual ini, kegunaan seksual dengan cara yang betul. Bagaimana mereka nak meluahkan rasa cinta, kasih sayang dengan cara yang betul. Okey, bukan salah gunalah. Okey. Yang ketiga, mengajar remaja agar berhati-hati ketika berkomunikasi dengan orang yang berkemungkinan melakukan gangguan seksual. Ya, tujuan pendidikan seksual ialah
untuk memberi satu pendedahan kepada para pelajar, terutamanya remaja, supaya mereka lebih berhati-hati ketika mereka berkomunikasi dengan orang di sekeliling mereka, yang kita tak tahu kemungkinan orang di sekeliling itu ada niat untuk melakukan gangguan seksual. Jadi pendidikan seksual dapat memberi pendedahan awal kepada remaja supaya mereka lebih alert. Okey, baiklah, tujuan pendidikan seksual yang keempat ialah untuk mengajar remaja agar bertingkah laku sesuai dengan ajaran agama serta memelihara kesucian agama masing-masing. Okey, melalui pendidikan seksual dapat mengajar kepada para pelajar, terutama remaja, agar mereka bertingkah laku dengan betul lah mengikut ajaran agama serta memelihara, menjaga kesucian agama masing-masing melalui pembelajaran daripada pendidikan seksual. Okey, yang kelima, tujuan pendidikan seksual ialah untuk dapat menyelesaikan masalah pembuangan anak, berzinar, HIV, AIDS dan sebagainya. Melalui pendidikan seksual dapat memberi pendedahan tentang akibat daripada seks bebas. Jadi daripada itu dapat menyelesaikan masalah atau mengurangkan masalah-masalah atau isu tentang pembuangan anak, berzina, HIV, AIDS dan sebagainya. Baik, seterusnya kita pergi kepada pendidikan seksual dalam pandangan Islam. Okey, menurut Tawil 1992, pendidikan seksual sebagai satu proses untuk mengajar, memberi peringatan dan berterus terang kepada kanak-kanak remaja semenjak baligh lagi dengan isu yang berkaitan dengan seksualiti, naluri dan perkahwinan. Apabila mereka meningkat dewasa, mereka akan memahami perkara yang berkaitan dengan kehidupan dan mengetahui apa yang halal dan apa yang haram. Cara hidup Islam akan menjadi akhlak mereka, maka mereka akan menjauhi segala perbuatan keji. Baik, seterusnya, pendidikan seksual dalam pandangan Islam. Islam sendiri tidak menentang perbincangan pendidikan seksual. Bahkan dalam Al-Quran dan hadis membicarakan soal seksual, terutama berkaitan ataupun bab tentang kesihatan. Seperti mana yang kita ketahui, sembahyang, puasa, mandi, perkahwinan, perceraian, haji, hubungan sesama manusia dan sebagainya merangkumi dalam pendidikan seksual. Sebagaimana contoh seperti sembahyang. Dalam sembahyang, kita nak sembahyang, kita kena bersih, kita kena suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Itu adalah sebahagian daripada pendidikan seksual. Dan contoh seperti bab puasa, bagaimana syarat puasa, bagaimana rukun puasa. Okey, dan juga mandi. Bab mandi pun juga adalah sebahagian daripada pendidikan seksual. Sebagaimana kita tahu, bila mana lelaki dan perempuan bila mereka ada hubungan bersetubuh, cara mereka untuk bersuci ialah dengan mandi wajib. Jadi lepas mandi wajib, barulah mereka boleh puasa, barulah mereka boleh solat, menunaikan haji. Okey. Okey. Seterusnya, bab perkahwinan. Memang bab munakahat lah, memang penting dalam dan memang orang kata memang sebahagian besar lah pendidikan seksual merangkumi tentang bab perkahwinan atau munakahat. Okey. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada peringkat perkembangan pendidikan seksual, di mana beberapa orang sarjana bersetuju dengan pendapat Abdullah Nasir Ulwan yang menggariskan bahawa tahap peringkat seksual pada anak-anak mestilah melalui 3 tahap. Iaitu yang pertama, tahap tamyiz ataupun digelar mumayyiz yang bermula dari usia 7 hingga 10 tahun. Kemudian naik pada peringkat tahap murahaqah, iaitu peringkat awal remaja bermula dari usia 10 hingga 14 tahun. Dan seterusnya naik kepada tahap baligh, tahap dewasa ataupun awal dewasa yang bermula dari usia 14 hingga 16 tahun.
Baiklah, sekarang kita pergi kepada peringkat perkembangan pendidikan seksual, tahap tamyiz, memayis yang bermula dari usia 7 hingga 9 tahun. Ketika waktu anak-anak berusia usia 7 hingga 10 tahun, anak-anak diajar mengenali identiti dan nilai diri yang berkait rapat dengan organ biologi dan perbezaan antara lelaki dan perempuan. Okey, anak-anak yang dalam usia 7 hingga 10 tahun ini juga diajarkan tentang konsep bersuci. Juga diajar iaitu amalan sebelum dan selepas membuang air besar dan kecil. Okey, tahap tamyiz pada usia 7 hingga 10 tahun juga diajarkan tentang pemisahan tempat tidur antara anak lelaki dan perempuan perlu dilakukan bagi mengelak berlakunya sumbang mahram apabila sampai umur mereka 7 hingga 10 tahun lah. Kemudian pada usia ini juga anak-anak ini perlu diajar cara meminta izin untuk masuk ke bilik ibu bapa serta diajarkan adab-adab memelihara pandangan. Okey, baiklah, seterusnya peringkat perkembangan pendidikan seksual pada tahap murahaqah iaitu awal remaja bermula pada usia 10 hingga 14 tahun di mana anak-anak diberi pendedahan mengenai fungsi biologi secara ilmiah. Perkara berkaitan penutupan aurat lelaki dan perempuan, akhlak pergaulan lelaki dan perempuan dan menjaga kesopanan dan maruah diri diterangkan secara terperinci. Baik, seterusnya pada tahap murahaqah ini juga anak-anak ini diajar kaifiat mandi wajib iaitu cara-cara mandi wajib dan apa itu persetubuhan. Bincangan yang boleh menimbulkan nafsu berakhir seks haruslah dielakkan. Okey, seterusnya peringkat perkembangan pendidikan seksual pada tahap baligh iaitu awal dewasa dari umur 14 hingga 16 tahun. Okey, pada tahap ini anak-anak diajar mengenai maksud baligh iaitu dewasa, apakah itu dewasa. Okey, yang kedua, ibu bapa harus menerangkan tentang bahayanya zina. Okey, baik, seterusnya pada tahap baligh ini juga diterangkan tentang seks sebelum kahwin tidak diterima dalam ajaran Islam. Okey, penerangan mesti menyentuh keburukan zina dari segi agama, kesihatan, psikologi dan tekanan emosi perlu diterapkanlah pada tahap baligh ini. Okey, baik, kita pergi kepada isu berbangkit mengenai pendidikan seksual. Okey, sebenarnya pendidikan seksual ini telah lama dicadangkan dan telah lama diperkenalkan sebagai dicadangkan untuk diperkenalkan sebagai salah satu mata pelajaran yang diajar di sekolah suatu masa dahulu. Dan telah mendapat reaksi yang pelbagai. Okey, ada pihak yang menyokong dan menyetujui rancangan tersebut. Tidak kurang juga yang menentang kerana beranggapan pendidikan seks tidak sesuai diajar kepada pelajar-pelajar sekolah. Okay, jadi mari kita tengok apakah dia isu yang menjadi faktor penyumbang menyokong pendidikan seksual dan apakah dia isu yang menjadi faktor penghalang untuk tidak bersetuju dengan terjadinya pendidikan seksual sebagai satu mata pelajaran. Okay, baik. Okey, baiklah. Yang pertama, isu berbangkit penyumbang faktor pendidikan seksual. Beberapa faktor yang menyumbang kepada isu untuk menjadikan pendidikan seksual sebagai satu mata pelajaran di dalam kurikulum pendidikan Malaysia adalah seperti berikut. Yang pertama, peningkatan kadar keganasan seks. Betul lah, disebabkan faktor peningkatan kadar keganasan seks berdasarkan laporan polis menunjukkan kes rogol kebanyakannya melibatkan orang yang rapat dengan mangsa, antaranya teman lelaki, jiran, bapa kandung, bapa tiri, bapa saudara dan datuk. Jadi disebabkan peningkatan kadar keganasan seks ini dicadangkan untuk menjadikan pendidikan seksual sebagai satu mata pelajaran di sekolah. Baik, faktor penyumbang untuk pendidikan seksual di sekolah ialah kerana faktor kadar pengidap AIDS dan kematian disebabkan AIDS terus meningkat, iaitu 16.7% melalui hubungan seks. 80% dari jumlah pembawa HIV di Malaysia adalah belia berumur 20 hingga 39 tahun. Jadi
disebabkan isu kadar pengidap AIDS dan kematian disebabkan AIDS terus meningkat, dan ia melibatkan faktor belia yang berumur 20 hingga 39 tahun. Jadi cadangan untuk menjadikan pendidikan seksual sebagai satu mata pelajaran dan didedahkan sejak bangku sekolah. Okey. Seterusnya isu berkaitan dengan peningkatan salah laku seks di kalangan remaja. Mengikut statistik yang diperolehi daripada kajian nasional, mendapati 24% remaja yang berumur antara 13 hingga 19 tahun telah melakukan zina. Jadi, disebabkan peningkatan salah laku seks ini semakin meningkat, dicadangkan untuk menjadikan pendidikan seksual sebagai satu mata pelajaran di sekolah supaya para belia ataupun remaja ini mendapat pendedahan awal apakah dia keburukan ataupun akibat kesan buruk daripada seks bebas ini. Okey, seterusnya kita masuk kepada isu yang berbangkit yang menjadi halangan untuk menjadikan pendidikan seksual sebagai satu mata pelajaran di sekolah. Yang pertama, kerana membebankan pelajar. Pada masa sekarang pun bilangan mata pelajaran yang telah diambil oleh pelajar sememangnya dah sedia ada banyak. Jadi sekiranya pendidikan seksual dijadikan sebagai satu mata pelajaran wajib yang dipelajari, ianya akan membebankan pelajar. Okey, seterusnya isu berbangkit yang menjadi halangan untuk menjadikan pendidikan seksual sebagai satu mata pelajaran ialah tanggungjawab ibu bapa sendiri, kerana ibu bapa sendiri lebih layak untuk menyampaikan maklumat tersebut kepada anak-anak mereka. Sebenarnya anak-anak dengan ibu bapanya lebih natural dan semula jadi, serta mungkin anak-anak remaja lebih seronok mendengar daripada ibu bapa sendiri daripada mereka belajar di sekolah bersama guru. Okey, baiklah, isu berbangkit yang menjadi halangan untuk menjadikan pendidikan seksual sebagai satu mata pelajaran di sekolah ialah boleh menimbulkan kesan buruk, iaitu macam mana boleh menimbulkan kesan buruk apabila murid-murid disogokkan dengan mata pelajaran tersebut. Remaja lebih cenderung untuk mereka menggunakan daya imajinasi untuk mereka selami dunia seks sebenar. Sekarang zaman sekarang budak-budak sekarang, pelajar sekarang bukan macam zaman dulu. Mereka lebih advance. Jika mereka belajar sesuatu, mereka nak buat betul-betul, mereka nak selami dunia seks sebenar. Jadi boleh mengundang bahaya yang lebih besar kerana peringkat umur remaja mereka lebih proaktif, iaitu mahu mencuba. Okey, isu berbangkit yang menjadi halangan faktor pendidikan seksual yang seterusnya ialah sikap masyarakat itu sendiri. Kajian oleh ahli sosiologi mendapati bahawa kejahilan dan sikap tertutup sebuah masyarakat terhadap seks merupakan di antara sebab berlakunya hubungan sumbang mahram, seks liar, serangan seksual dan kelahiran anak luar nikah. Jadi sikap masyarakat yang tertutup dan tidak mahu menerima tentang pendidikan seksual kerana mereka anggap sekiranya pendidikan seksual dijadikan satu mata pelajaran boleh mengundang satu tanggapan yang buruk kepada para pelajar. Baiklah, kita pergi pada usaha penambahbaikan pendidikan seksual. Yang pertama, kesepaduan dalam mata pelajaran lain, kursus ibu bapa muda untuk pendedahan awal. Yang ketiga, perjumpaan ibu bapa guru secara berkala. Yang keempat, kursus dan latihan kepada guru. Yang kelima, kempen kesedaran kepada masyarakat. Yang keenam, kursus pra-perkahwinan. Yang ketujuh, pembimbing rakan sebaya. Dan yang ke-8, kawalan dan sekatan media massa. Okey, kita pergi kepada penerangan usaha penambahbaikan pendidikan seksual. Yang pertama, kesepaduan dalam mata pelajaran, di mana pendidikan seksual sepatutnya diintegrasikan dan disepadukan dengan mata pelajaran lain seperti subjek agama, pengajian moral dan sains haruslah dikekalkan. Dan untuk usaha akan datang, Kementerian Pelajaran hanya perlu menjalankan kajian semula tentang pelaksanaan kurikulum tersebut agar objektif pelaksanaan dapat dicapai. Contohlah sebagaimana yang saya memberi contohlah, di dalam subjek pendidikan kesihatan contohnya ada belajar tentang cara menjaga
kebersihan diri contohnya. Jadi di situ guru boleh mendedahkan kepada pelajar secara tidak langsung tentang pendidikan seksual, tetapi dengan orang kata kalau boleh caranya tu ditambah baikkan. Contohnya diasingkan lelaki ataupun perempuan macam tu supaya mereka tak malu. Okey, kemudian kursus ibu bapa muda untuk pendedahan awal. Okey, usaha untuk kursus ibu bapa muda sebagai satu pendedahan awal. Usaha ini perlulah satu organisasi keibubapaan perlu dibentuk untuk membantu memberi pendedahan awal didikan anak-anak kepada ibu bapa muda khasnya. Modul ini memperincikan tentang pendidikan seksual anak dari segi aurat, mengenali tubuh badan sendiri, batas pergaulan dan menanam perasaan malu. Dan dari segi kursus ini memberi pendedahan awal kepada ibu bapa tentang pentingnya pendidikan seksual untuk anak-anak mereka pada masa akan datang. Okey, baiklah, seterusnya perjumpaan ibu bapa dengan guru secara berkala. Antara inisiatif pihak sekolah yang boleh diusahakan untuk penambahbaikan pendidikan seksual ialah mengadakan perjumpaan ibu bapa dengan guru melalui platform PIBG. Okey, tujuannya ialah untuk berbincang tahap perkembangan anak dan sikap mereka, terutama tentang psikologi anak dan boleh masuk kepada bab seksual lah. Okey, hasilnya ibu bapa sendiri boleh berbincang dengan anak mereka tentang pendidikan seksual kerana ibu bapa adalah contoh yang terbaik untuk anak-anak. Secara tidak langsung akan merapatkan hubungan di antara ibu, bapa dan anak juga. Okey, kita pergi kepada kursus pendidikan seksual kepada guru. Okey, guru sepatutnya untuk sebagai persediaan awal, guru-guru perlulah diberikan satu kursus atau latihan tentang ilmu seksualiti secara mendalam agar tidak berlaku sebarang kekeliruan jika berhadapan dengan para pelajar. Modul itu bolehlah merangkumkan pelbagai aspek seperti perkembangan manusia, perhubungan antara jantina, perkahwinan dan kekeluargaan, kesihatan dan tingkah laku seksual serta masyarakat dan budaya. Okay, jadi latihan ini perlu pada guru supaya guru akan dapat satu pengetahuan yang lebih mantap untuk mendedahkan kepada pelajar. Okey, baiklah, antara usaha penambahbaikan pendidikan seksual yang seterusnya ialah kempen kesedaran kepada masyarakat, di mana sukatan pelajaran pendidikan seksual perlu dijelaskan kepada masyarakat, terutama sekali golongan ibu bapa sendiri, demi untuk menghapuskan pandangan prejudis masyarakat terhadap pendidikan seks. Dengan penjelasan yang terperinci boleh menghindarkan pandangan negatif masyarakat terhadap pendidikan seks, dan seterusnya masyarakat akan turut bertanggungjawab ke atas setiap masalah yang timbul akibat dari pelaksanaannya. Okey, seterusnya usaha penambahbaikan pendidikan seksual ialah menerusi kursus pra-perkahwinan. Okey, satu badan agama dan kerohanian boleh melakukan kursus pra-perkahwinan sebagai persediaan bagi menuju alam perkahwinan. Ianya boleh dijadikan satu panduan kepada bakal pengantin agar tidak berlakunya seks sebelum nikah. Baiklah, seterusnya usaha penambahbaikan pendidikan seksual ialah melalui pembimbing rakan sebaya. Sebagaimana yang berada di sekolah, antaranya ialah kelab pembimbing rakan sebaya. Okey, kelab ini ialah untuk melatih murid dalam bidang kemahiran asas komunikasi dan kaunseling. Ia berfungsi sebagai seorang kawan yang berkesan kepada rakan sebaya, terutamanya kepada mereka yang memerlukan pertolongan. Jadi, melalui usaha ini pelajar dapat berkongsi masalah mereka sekiranya mereka malu untuk berkongsi dengan guru. Akan tetapi proses perkongsian ini mestilah dipantau oleh guru. Jadi sebagaimana contoh, kalau ada satu pelajar itu ada masalah dari segi contohnya dari segi masalah keluarga ke, masalah yang boleh membawa kepada gangguan seksual, sekiranya dia malu nak beritahu cikgu, dia boleh kongsi dengan kawan, dan kawan yang menjadi kawan yang jadi pembimbingnya itu mestilah orang kata membantu rakannya itu dengan memberi nasihat supaya melaporkan kepada guru. Jadi satu penyelesaian dapat dijalankan. Okey, seterusnya usaha penambahbaikan pendidikan seksual ialah kawalan dan sekatan daripada media massa. Ya, ini sangat pentinglah usaha ini kerana teknologi zaman sekarang semakin canggih. Jadi
orang kata segala segala maklumat, segala perkara boleh dapat di hujung jari sahaja. Okey, penjelasan Sidak Akbar, pengenalan sukatan yang telus, penerangan melalui media sama ada media cetak maupun media elektronik tentang pendidikan seksual perlu. Namun perlu ditapis terutama dengan teknologi yang canggih sekarang. Okay, peranan Kementerian Multimedia dalam menyekat bahan elektronik seperti video porno, gambar lucah dan sebagainya perlu diperketatkan. Okey, baiklah itu sahaja daripada saya. Semoga perkongsian yang saya beri sebentar tadi dapat membantu kita untuk mendapat satu pendedahan tentang pendidikan seks dalam pendidikan Islam. Sekian, terima kasih.